menyatakan, bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang mempercayai akan kuasa Allah, yang mempercayai akan kewujudan Allah, yang mempercayai Allah itu sentiasa melihat akannya, apabila membaca Al-Quran, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apa dirasanya? Wajilat qulubuhum. Ia akan merasakan getaran di dalam jiwa mereka tu, getaran yang dah dapat didescribekan lagi. Dah dapat diterangkan bagaimana getaran itu. Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah. Dan orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, makin bertambah keimanan mereka itu. Subhanallah. Ini belum termasuk mereka faham erti ayat Al-Quran. Belum termasuk. Hanya dibacakan, didengarkan begitu saja, getaran dan bertambah keimanan. Subhanallah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini sentiasa bertawakal kepada Allah dalam apa jua urusan kehidupan mereka. Allah di atas. Allah is the priority. Apa kata Allah, apa yang disuruh Allah, apa yang Allah mahu, apa yang Allah suka, semua pasal Allah. Mereka ini insya Allah akan dikurniakan seperti yang Allah janjikan, nikmat getaran cinta apabila mendengar dan membaca Al-Quran. Mudahan saya doakan kita ni semua yang berada di sini dapat at least rasa sedikit, dikurniakan pengalaman yang sedikit untuk merasakan getaran ini, insya-Allah. Ayat yang seterusnya di dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru min kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah turut menyatakan ciri-ciri orang yang dibacakan Al-Quran. Orang yang dibacakan Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab yang mulia yang mengandungi berbagai hikmah, merangkumi semua rahmat Allah. Apabila dibacakan kepada orang yang benar-benar beriman, apa jadi kepada mereka? Bergetar. Taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kerana gerun akan kehebatan Allah. Kalau orang Melayu kita dipanggil kambang bulu rumah kita ditawar. Lain bunyinya. Bahasa Al-Quran, subhanallah. Jadi bagaimana apabila orang yang membaca Al-Quran dan orang yang sekeliling yang masih mampu tertawa, bersembang, bagaimana? Di mana hati-hati orang yang sepatutnya Allah katakan beriman, sepatutnya ada getaran, tidak merasakan getaran. Dan apabila getaran ini berlaku,
maka terus menerus connect terus ke dalam hati itu ila zikrillah. Terus ingat kepada Allah. Dengar Al-Quran terus ingat kepada Allah. Terus ia connect tu. Subhanallah. Itu yang kita ni cari. Perhubungan yang terus menerus connectkan kita ni kepada Allah. Allah katakan zalika hudallahi yahdi man yasha. Yahdi bihi man yasha. Inilah getaran keimanan yang Allah kurniakan. Ia merupakan satu hidayah yang Allah kurniakan untuk mereka yang hanya Allah mahu. Indah semua. Subhanallah. Mohon kita ni dimasukkan oleh Allah dalam golongan mereka yang dapat merasakan pengalaman ini. Kita ni minta, mohon jangan putus doa. Aku ni dah cukup banyak dosaku. Jangan putus asa, jangan putus doa. InsyaAllah Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia akan berikan, Ia akan anugerahkan nikmat, getaran cinta kepada Al-Quran insya-Allah kepada siapa saja yang ia mahu. Ia cakap orang kalau kuat saja, kuat imannya indah. Mungkin ada orang yang baru belajar Al-Quran masih mampu merasakan getaran ini. Dan ingat, Allah juga mampu menyesatkan. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan apabila mereka yang tidak mendapat hidayah Allah dikatakan di dalam golongan yang sesat, dan orang yang sesat ini tidak akan sama sekali mendapat merasai getaran. Ayat yang kedua. Saya bawa lagi ayat yang berkenaan dengan getaran cinta ni. Love impulse ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq wa yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dikatakan apabila para sahabat Nabi radhiyallahu anhum apabila mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kita ni masih hidup, kita ni akan mendapati mata-mata mereka bercucuran dengan ayat itu. Terlalu menghayati kalam Allah hingga tiada ruang yang kering di mata mereka. Mereka menangis mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan. Di manakah kita? Sungguh jauh sebenarnya dari para sahabat. Tapi kita masih memohon kepada Allah, jangan putus asa untuk dimasukkan jua, diampiti jua rahmat yang dikurniakan kepada para sahabat untuk kita ni jua. Amin ya Allah. Dan mereka mendoakan, mereka menyatakan doa mereka, yaquluna rabbana amanna, kami beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah benar, kami beriman dengan sepenuh hati. Faktubna ma'asyahidin, jadikanlah ya Allah kami ini di antara mereka yang menjadi saksi bahawa Nabi itu telah menyampaikan Al-Quran, kalamullah kepada kami. Jadikanlah kami sebagai saksi ya Allah. Kita ni cuma mau ikut-ikutan, mau jua. Walaupun tidak setanding dengan para sahabat, mau jua ikut-ikutan ya Allah. Kurniakan kami jua nikmat untuk menjadi saksi bersama para sahabat. Walaupun kami tidak layak ya Allah, tapi kami percaya pada kasih sayangmu yang amat luas. InsyaAllah Allah akan tunaikan, Allah akan masukkan, ampit-ampitkan kita ni jua. Walaupun sempit, kerana begitu ramai orang yang saleh dan saleh. Semoga
dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan apa yang dipraktikkan oleh para sahabat apabila mendengar ayat suci Al-Quran. Kita kembali ke dunia realiti kita ni pada hari ini. Dunia realiti kita ni pada hari ini telah menyibukkan kita ni kepada benda-benda duniawi yang menyebabkan kita ni kebanyakan waktunya putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah realiti. Penggunaan teknologi termasuk saya sendiri begitu canggih sehingga saya dapat merasakan kalau kan membaca atau membuka Al-Quran mungkin 3 hari sekali baru tersampai. Begitu sibuknya duniawi ini untuk tidak memungkinkan saya membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalaupun sempat, hanya 1 atau 2 muka. Kalau sempat pun 1-2 muka. Ataupun selesai saja ditutup Al-Quran, harus lihat WhatsApp atau ada mesej penting yang perlu diselesaikan dan sebagainya. Terlalu sibuk hingga tiada ruang untuk saya meluangkan masa yang sepatutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi campur sembahyang yang terburu-buru yang memaksa saya membaca Al-Quran, di dalamnya hanya surah yang pendek. Paling popular Suratul Ikhlas, Suratul Kautsar, Suratul Nasr. Itu saja dalam ingatan. Bagi salam, baca doa 30 second, terus buka WhatsApp, FB dan sebagainya untuk lihat status-status terkini. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampunkan kita semua yang lebih mementingkan perhubungan duniawi daripada perhubungan yang Allah berikan kepada kita ni secara terus sebenarnya, iaitu perhubungan yang telah dilalaikan. Ini adalah satu fenomena yang sebenarnya boleh menjejaskan dari masa ke semasa akidah kita ni, kepercayaan kita ni, cinta kita ni pada Al-Quran yang dulunya kuat, makin lama makin tuhus, makin lama makin indah kenal apa itu Al-Quran, makin lama makin indah ada masa dengan Al-Quran. Subhanallah, sibuknya duniawi pada kita. Kadang-kadang saya terfikir, andai boleh, saya sudah praktikkan untuk meletakkan ikon WhatsApp atau ikon FB ke, email ke di belakang sekali. Handphone itu page yang belakang sekali yang dapat Al-Quran. Masih juga saya gagal mengklik ikon Al-Quran itu, jari laju ke belakang membubut FB dan WhatsApp. Subhanallah, itu adalah realiti, kelemahan saya sendiri. Indah mampu Al-Quran depan mata tu diklik macam itu saja, padahal ini adalah kemudahan teknologi yang disediakan yang sepatutnya digunakan dengan sebaiknya, namun saya gagal. Adakah itu salah kedua ibu bapa saya? Baru semalam saya berbincang secara tidak formal dengan suami, mengatakan bagaimana kalau bangun tidur itu tutup alarm yang di handphone, mata tu tutup, tutup, klik saja, tahu sudah di mana dia punya button itu. Tapi sudah terlihat warna merah ni mesej banyak, baca dulu mesej itu. Walaupun sebelah mata dapat juga dibaca. Kenapa kita tidak ada rasa untuk membaca Al-Quran
banyak alasan kita ni. Banyak alasan kita berikan. Subhanallah. Sehingga kadang-kadang baru ni baru terasa malu untuk mengklik WhatsApp button yang penuh dengan mesej ataupun FB dan sebagainya. Rasa malu. Allah sedang memerhatikan kita ni. Indah malu kita ni menyedut udara oksigen di saat bukanya mata tu, terus melihat FB dulu tanpa mengatakan syukur kepada Allah, tanpa membesarkan kitab Allah dan sebagainya. Kelemahan saya. Subhanallah, astagfirullah, semoga Allah mengampunkan dan menguatkan, insya-Allah. Kita cuba memperbaiki diri selepas ini, insya-Allah. Ini adalah kadang fenomena yang sang menjual. WhatsApp di mana-mana kan dibalas. Kita merasa satu perasaan urgent untuk mengattend mesej-mesej yang telah disampaikan melalui WhatsApp, FB dan sebagainya. Instead of kita ni ada rasa perasaan urgent itu untuk membaca mesej-mesej Allah yang ada dalam kitabnya. Indah ada rasa kepentingan kita ni kan baca. Indah penting rasanya. Itu kelemahan saya. Saya merasakan mesej-mesej yang merah-merah. Kalau ada tanda merah itu lagi urgent tu artinya. Sudah read ke belum, read ke sampai ke sudah belum ke sampai. Macam mana ni responnya? Itu lebih penting daripada apa yang sepatutnya saya baca mesej daripada kitab Allah. Subhanallah. Baik. Di sini saya kongsikan beberapa kenapa kita ni tidak ada rasa cinta akan Al-Quran. Kerana apa kita ni kalau pandang Al-Quran dengan hanya pandangan kosong begitu saja. Oh, Al-Quran, okey. Apabila kita ni dapat satu mesej dari seseorang, laju-laju kita lupa. Kenapa ya? Apa ya? Bila yang bagi? Sampai ke tahap itu. Tetapi Al-Quran, ni ayat Al-Quran, okey, sudah. Baca pun indah, apa pun indah. Kerana apa? Mungkin antara sebabnya yang boleh saya kongsikan di sini adalah yang pertama, lack of understanding the miracles of Al-Quran. Kita ni mungkin kurang faham tentang mukjizat diturunkan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang merupakan rahmat daripada Allah, kita ni indah dapat baca. Kita ni indah dapat rasa dengan hati kita ni. Kita ni tahu itu adalah mukjizat seperti yang disebutkan di dalam sejarah, tapi kita ni indah dapat rasa hari ini bagaimana mukjizat tersebut. Bagaimana kehebatan Al-Quran, bagaimana hebatnya kalam-kalam Allah, kita ni indah dapat rasa. Kosong. Melihat Al-Quran dengan mata kosong, pandangan yang kosong. Yang kedua, kita ni lack of knowledge in the owner of the Quran. Kita ni dah cukup kenal siapa itu Allah. Kita ni kenal Allah setakat Ia tu Tuhan, kita ni sembahyang 5 waktu, itu sahaja. Kita ni dah kenal bahawa Ia Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan kita kitab Al-Quran untuk menjadi panduan hidup kita ni, untuk membawa kita ni ke syurga Allah. Ia dah mau menyiksa kita ni di dalam kubur. Ia dah mau menyiksa kita ni di dalam api neraka indah. Ia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kerana apa? Allah disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang pertama di dalam setiap surah, suratul Fatihah misalnya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayang Ia banyakkan kita. Ia memberi kita ni Al-Quran untuk dibaca. Mesej-mesej yang penuh hikmah. Mesej yang penuh pengajaran untuk kita ni ambil. Mesejnya. Tapi kita ni dah kenal siapa itu Allah. Kita ni dah ada connection sama Ia. Kemudian kita ni membaca Al-Quran tanpa mengamalkan Al-Quran, without practice. Itu kelemahan kita. Kita ni tahu bahawa mungkin misalnya sedekah itu merupakan satu
Masalahnya cuma dari saya. Sama ni. To recite Al-Quran without understanding. Kita dah faham Al-Quran. Sudah dah faham Al-Quran, kita mau berusaha untuk memahamkan Al-Quran. Itu juga kelemahan. Sebab kenapa kita ini dah mampu merasai getaran cinta terhadap Al-Quran. Kemudian, to prioritize the non-prioritized. Alah hajat, pinta apa saja. Subhanallah. Di mana ketenangan yang mungkin kita ni dapat tempat lain selain daripada bercakap dengan Allah, selain daripada mengetahui Allah menjawab segala bacaan Al-Quran yang kita dibacakan dalam solat ataupun sama ada di luar solat. Subhanallah, sesuatu yang indah. InsyaAllah akan kita dipraktikkan lepas ini, insyaAllah. Baik. Kemudian saya ingin menekankan juga, the try relationship. Baik, apa yang saya maksudkan dengan the try relationship adalah sebenarnya hidup kita ni di dunia ni, ini khususnya dengan Al-Quran lah. Kita ni dalam kehidupan yang segitiga. Ini analogi saja, kiasan. Okay? Bukan saya bermaksudkan Allah ada di sana dan Allah berupa macam itu, indah. Okay? Ini aja kiasan untuk fahaman kita ni. Semakin kita jauh dengan Al-Quran, kita ni berada di penjuru sana, sudut yang paling hujung, jauh daripada Al-Quran yang Allah telah mesejkan kepada kita ni, hidup kita ni akan resah, akan gundah gulana, indah dan tenang. Tapi sekiranya kita naik menuju memahami Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, ingin mencintai Al-Quran, maka sebenarnya kita ni menuju kepada redha Allah. Mesej Allah akan berada jauh kalau kamu menjauhkan diri kamu. Allah pun tak mau mendekatkan. Tapi kalau kita ni mengikhlaskan hati kita ni, memperlihatkan hati kita ni kepada Allah, ya Allah, aku ingin merasakan sedikit cinta. Tolong kurniakan padaku sedikit cinta untuk aku faham, untuk aku amal, untuk aku menghayati Al-Quran. Maka kita ni akan bergerak dengan perlahan, makin dekat dengan Al-Quran, menuju redha Allah. Ini yang cuba saya simpulkan. Baik. Ini berkenaan dengan yang baru berlangsung kemarin kan di mana kita panggil kemarin lah. Kemarin saya rasa ada relevannya apabila disebutkan tema Majlis Ilmu pada tahun ini 2016. Kalau kita ni hayati dengan perkongsian kita ni yang buat jadi Love at Al-Quran, Love at First Sight, bahawa menjana perhubungan berkat dan selamat, pemangkin kesejahteraan ummah. Kita ni ingin mengasuh diri kita ni untuk berada di dalam perhubungan yang berkat. Perhubungan yang berkat yang diredai oleh Allah ialah perhubungan dengan mesej-mesej Allah di dalam kitabnya. Perhubungan berkat dan selamat di dalam Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita sebenarnya telah men-set satu benchmark untuk kita ni ikuti. Maka bila sudah ada benchmark yang kukuh ini, iaitu Al-Quran, pengisian Al-Quran, kita ni akan terselamat. Inilah yang dikatakan berhubungan yang berkat dan selamat. Maka apabila kita ni sudah mampu sendiri membuat perhubungan yang berkat dan selamat melalui mesej-mesej Allah, melalui cinta pandang pertama kita ni dengan Al-Quran, insya-Allah seluruh ummah akan menggapai kesejahteraan.
insya Allah, dirahmati Allah, dikasihi Allah. Itu yang kita mahukan. Perbaiki perhubungan kita ni, perbaiki cinta kita ni dengan Al-Quran terlebih dahulu. Tidak dapat tidak, sebenarnya sama ada mahu menerima hakikat ataupun indah, ego ataupun being humble atau dan sebagainya, sebenarnya sebenar-benar-benarnya kita semua memerlukan kitab suci Al-Quran. Kerana apa? Kerana apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah sebagai panduan penyelamat kita ni. Yang pertama, untuk instill the God consciousness. Apabila kita membuat perhubungan dengan Al-Quran, cinta akan Al-Quran, kita akan merasakan nilai-nilai takwa sikit demi sikit. Oh, Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan bahawa kita ni menutup aurat macam mana. Aku mau ikut Al-Quran kerana hubunganku dengan Al-Quran, kerana cintaku dengan Al-Quran. Orang yang jatuh cinta ni, apabila ia bersama dengan yang dicintainya tu, semua diikutkannya. Benar tak? Semua yang orang yang ia cintai ia ni, kalau yang orang yang cintai ia ni cakap, semua lurus. Subhanallah. Kita ni mendapat cinta yang hakiki, yang lurus apabila bersama dengan Al-Quran. Ia dapat menginstilkan God consciousness, iaitu takwa. Kemudian worshipful, untuk menjadi hamba yang mengabdikan diri. Apabila kita ni membuat apa-apa jua perkara, kita ni atas dasar hamba kita ni kepada Allah. Kita ni hadir pada hari ini kerana apa? Kerana hamba kepada Allah. Lepas ni balik lagi, mungkin sampai ke pasar sekejap singgah. Kenapa kita ni ke pasar? Kerana kita ni hamba kepada Allah, memerlukan keperluan apa? Makanan dan sebagainya untuk feed ahli keluarga misalnya. Kerana apa? Kerana kita hamba kepada Allah. Humility. Apabila kita berhubung dengan Al-Quran, menghubungkan cinta kita ni dengan Al-Quran, kita ni akan lebih tawal, rendah diri, humble. Orang yang benar-benar menghayati Al-Quran, indah sombong, indah ego, indah arrogant. Kemudian apabila kita berhubung dengan Al-Quran, kita ni punya confident, punya level terlalu tinggi, subhanallah. Kerana apa? Ia berpegang kepada benda yang kukuh, benda yang tetap, maka keyakinannya juga tinggi. Kemudian apabila ia berhubung dengan Al-Quran, hatinya yang keras dulu akan menjadi lembut. Dilembutkan oleh Allah sebab ia berhubung dengan Al-Quran. Dan calmness, the level of calmness bagi mereka yang membaca Al-Quran, bagi mereka yang menyintai Al-Quran, subhanallah, begitu tenang. Sibuk macam mana pun manusia, dilanda kesusahan, ia tenang, subhanallah. Perhatikan dan dimohonkan supaya Allah mengurniakan kita ni, apabila kita ni menghubungkan diri dengan Al-Quran, dapat rasa sedikit ketenangan hati yang selalu emosi ni. Mungkin misalnya love, kita ni dapat perasaan kasih sayang apabila kita ni berhubung dengan Al-Quran. Bukan kasih sayang dengan Al-Quran saja, malah seluruh makhluk ni. Ada rasa ihsan kita ni, ada rasa kasih kita ni, cinta kita ni kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Misalnya, apabila kita menghubungkan kasih sayang dan cinta kita ni dengan Al-Quran, kita dalami ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, otak kita ni, minda kita ni sebenarnya lebih tajam. Kerana apa? Ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran adalah merupakan fakta yang indah dapat dinafikan kesahihannya, fakta yang tepat. Hadirin mungkin lebih
mendapati misalnya apa? Okay, saya bawa misal yang paling senang lah. Dikatakan di dalam Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, saya lupa ayat berapa kerana saya bukan Dr. Zakir Naik. Okey. Tapi boleh cari marajal bahraini yaltaqiyan. Allah mengatakan bahawa di dasar laut sana ada dua jenis laut yang Allah katakan laut ini berbeza, namun tidak bercampur antara satu sama lain. Pada zaman dahulu Nabi, apa jua akan dipakainya untuk melihat benda ni? Kalau indah Allah mewahyukan benda ni arahnya, maka ia mendapat ilmu ini daripada Allah secara direct. Namun dengan kemudahan teknologi yang ada pada hari ini, saintis barat mendapati benar jua. This is the truth. Inilah yang dikatakan ilmu yang didapati dalam Al-Quran. Apabila kita menyandarkan ilmu yang kita dapat ini kepada Al-Quran, dia akan menjadikan kita ni orang yang benar-benar berfikiran tajam, insya-Allah. Kemudian apabila kita ni ingat, apabila try relationship tadi itu, apabila kita dekat dengan Al-Quran, kita akan terus menuju mencapai redha Allah, pleasure of Allah. Kerana apa? Benar-benar kita memerlukan Al-Quran adalah kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Allah telah memberikan alasan kenapa manusia perlu berhubung baik, berhubung cintakan Al-Quran. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran terdapat mau'izah, terdapat peringatan-peringatan Allah, peringatan-peringatan kasih sayang Allah. Bukan mengugut macam itu saja. Kerana apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memperingatkan kita ni bahawa Allah indah ingin mahu kita ni masuk ke dalam neraka, indah mahu disiksa. Baca Al-Quran, ada peringatan yang aku berikan, wahai hamba-hambaku. Mau'izah wa shifaa'un lima fis sudur. Di dalam Al-Quran itu jua, wahai hamba-hambaku yang telah membacanya, ada syifa, ada kesembuhan, ada penawar buat mereka yang sakit, buat mereka yang dilanda kesusahan, ada syifa, ada penawar. Bacalah Al-Quran. Kemudian apa? Ada hudan, ada hidayah daripada Allah. Mungkin atas kerana Allah kasihkan kita ni, sayangkan kita ni. Walaupun tadi masih merangkak membaca Al-Quran, alif bata pun indah lurus, tapi mungkin rahmat Allah lebih luas dari apa yang kita ni usahakan. Rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita ni semua, dan hudan dan petunjuk jua untuk kita ni semua, insya-Allah. Dan Allah mengatakan dengan Al-Quran, apabila kamu membaca dan melihat Al-Quran, adanya cinta kamu terhadap Al-Quran, kamu mengingati aku, fadhkuruni. Ingatlah aku, wahai hambaku, jangan lupakan aku. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fadhkuruni. Apa jua yang kamu lakukan? Fadhkuruni. Al-Qur'an. Kamu ingat aku di ketika mana kamu susah, di ketika mana kamu gembira. Aku tidak akan tinggalkan kamu walau sedetik pun. Itu yang kita mahu, ya Allah. Allah pedulikan kita ni. Siap kalau orang yang tadi benar-benar cintai, mempedulikan kita ni, memberikan segalanya untuk kita ni, subhanallah, rahmatnya, nikmatnya. Inilah Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, ayat
tanpa ia bertaubah, maka apabila ia dibacakan Al-Quran, makin ditambahkan kezalimannya itu menyebabkan ia mendapat lagi kerugian. Kalau orang yang beriman, yang ikhlas kerana Allah, ia mendapat hidayah, petunjuk, kasih sayang pada Allah. Tetapi orang yang berbuat zalim akan ditambahkan lagi kerugiannya. Subhanallah. Hadis Nabi SAW yang mungkin menguatkan kita ni untuk terus mencari cinta Al-Quran dengan pandangan pertama ke 10 gaya, ke 100 gaya. Cuba. Kerana apa? Mungkin hadis ini boleh menggagahi kita ni, menolong kita ni untuk jadi kuat mencari cinta Al-Quran. Iqra'ul Quran, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wahai umatku, kata Nabi, pesan Nabi, bacalah Al-Quran, jangan kamu tinggalkan Al-Quran. Baca, hayati Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini pada hari akhirat nanti, di saat kita ditimpa kesusahan, mencari syafaat siapa dapat tolong aku ni, macam mana ni, aku dah lulus ni, kan masuk syurga macam mana, jauh lagi. Datanglah Al-Quran yang dulu kita ni di dunia membacanya, cuba memahaminya, cuba menyayanginya, cuba menyintainya. Dia datang kepada kita ni di hari akhirat, mengatakan kepada Allah, menjadi saksi kepada Allah, ya Allah, aku ingin menolong hamba ini. Kerana di dunia dia telah bersusah payah merangkak membaca aku, ya Allah. Aku bersaksi. Subhanallah. Pertolongan yang kita ni semua harapkan nanti, insya-Allah di akhirat. Sahabat kita ni, cinta kita ni di dunia ini, cinta pandang pertama kita ni di dunia ini, insya-Allah dibawa hingga akhirat, dibawa hingga ke syurga, insya-Allah. Inilah cinta Al-Quran yang akan menjadi pembantu kita ni, insya-Allah di hari akhirat. Al-Quran merupakan satu penawar obat yang makin diambil makin sihat, makin diambil makin banyak penawar, makin diambil. Subhanallah, saya pun tahu kan describe macam mana. Dah ada overdose, dah ada side effect. Subhanallah, ini adalah rahmat kasih sayang Allah memberikan Al-Quran untuk kita ni semua. Baik, mungkin sikit lagi. Bagaimana? Sudah tadi bincang itu dan ini, mungkin kita perlu tahu beberapa teknik untuk mendapatkan getaran cinta pandang pertama ataupun pandang ke-10, ke-100 berbaik. Tidak apa-apa, yang penting kita ni usaha. Yang pertama, jangan putus asa untuk terus berdoa. Pray for the grant of ease and mercy of Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Syaitan ni di saat kita ni murungkan, misalnya sikit ada rasa down, ia terus menyucuk kita ni. Dah kau kena terima tu, dah kau berdoa, dah kau terima tu. Sebab apa? Banyak lagi dosa mu, baru jawab kemarin loteri misalnya. Jangan tak berdoa. Syaitan akan cuba mencari berbagai alasan untuk kita ni terus berhenti berharap daripada Allah. Allah cakap, jangan, teruskan berdoa, perbaiki diri, insya-Allah. Dengan doamu aku akan kabulkan, insya-Allah. Kemudian bagaimana untuk merasakan getaran Al-Quran, cinta Al-Quran? Baca Al-Quran. Paksa diri. Sebagaimana saya dulu telah dipaksa oleh kedua ibu bapa saya. Baca Al-Quran, ngantuk-ngantuk pun baca juga. Rasa juga kan bagi Al-Quran itu masuk. Indah masuk-masuk sebenarnya. Subhanallah, berkat usaha saya cuma dapat merasakan kemanisan itu mungkin pada 5 atau 6 tahun lepas sahaja. Didikan awal kedua ibu bapa saya, subhanallah,
pada baru 5-6 tahun lepas. Subhanallah. Knowledge of the owner, kita ni mesti tahu siapa owner of the Quran, siapa yang menurunkan Al-Quran, untuk kita ni cinta akan Al-Quran itu. Kemudian know the significance. Kenapa kita perlu baca Al-Quran? Kerana apa? Mungkin selama ni kita melihat Al-Quran hanya sebuah kitab yang dah ada gambar, dah dapat di-scroll, dah ada update status, payah lagi bahasanya Arab, balawah-balawah lagi, terlalu tinggi. Mungkin selepas ini kita cuba untuk mencari kelebihan-kelebihan Al-Quran, baca, insya-Allah. Fahami, understand dan practice. Buat. Apa yang kita ni? Satu ayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikatakan pada awal mula sekali ia menghatamkan Al-Quran dalam masa berapa lama? Sayyidina Umar. Masya Allah. Kerana apa Sayyidina Umar dikatakan ada yang berbelas tahun lah? Kerana apa? Satu ayat praktik dulu, buat dulu ayat itu, amalkan dulu ayat itu, baru go to the next ayat. Subhanallah. Kita ni laju. 20 hari lagi kan raya, dia boleh mesti hatam. Fikiran kita ni atau niat kita ni indah sama. Sepatutnya kita ni cuba praktikkan, amalkan, dalami. Satu ayat itu indah apa-apa, walaupun merangkak indah apa-apa. Cuba. Bagaimana yang dibuat oleh Sayyidina Umar, insya-Allah kita ni akan ikut. Recall the promise of Allah. Kita ni ingat ganjaran yang disediakan oleh Allah. Al-Quran akan menolong kita ni di hari akhirat nanti, insya-Allah. Akan menerangi kubur kita ni nanti, insya-Allah, dengan berkat akan lubang kubur kita ni akan menjadi luas dengan berkatnya Al-Quran, insya-Allah. Ingat janji-janji Allah, akan ganjaran yang dijanjikan. Sincere heart. Hati perlu bersih. Kalau kan mencintai, kalau kan mendapat rasa cinta tu, hati perlu bersih. Kalau masih ragu-ragu, benarkan ni, iyakan ni, Al-Quran ni, baca pun macam biasa apa saja, dada pun rasa feel apakah apa. Hati perlu bersih, perlu ikhlas. Kerana Allah, insya-Allah Allah akan kurniakan. Pengalaman sendiri. Saya ingat pada tahun 2000 masih belajar di universiti, pada ketika itu iman kadang-kadang turun dan naik, dan pada ketika itu turun. Bukan saya mencabar apa yang diturunkan oleh Allah, cuma saya membuat satu eksperimen yang sepatutnya tidak dibuat, tapi saya telah terbuat dan saya cuba kongsikan hasil daripada eksperimen tersebut. Selama 2 minggu saya indah membaca Al-Quran. Al-Quran itu diletakkan di rak buku di atas. Saya tahu ia di sana bersama buku-buku yang lain. Saya indah membuka Al-Quran. Saya hanya jeling macam tu, lihat saja, dan saya terus buat kerja yang lain tanpa rasa ingin membaca Al-Quran. Subhanallah, astagfirullah, mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Hari demi hari saya rasakan memang banyak perkara yang boleh saya lakukan. Pergi itu, pergi sini, begini, banyak. Tapi makin lama makin saya rasa satu kelemahan. Saya rasa macam akan menangis, sedih. Tapi kawan-kawan ramai, semua apa yang saya mau ada pada ketika itu. Kemudian saya cubalah, selepas 2 minggu itu saya cuba untuk membuka dan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Indah tambus. Allah indah mengizinkan ayatnya yang suci itu dibaca oleh lidah saya yang kotor.
Subhanallah, Allah pada ketika itu saya rasakan telah menutup hati saya. Dalam masa 2 minggu saya rasakan keresahan, dan untuk membacanya saya tidak dapat membaca. Padahal ibu dan bapa saya adalah ustaz-ustazah yang menekankan pembelajaran Al-Quran, dan saya sememangnya menghafal ayat tersebut, tapi pada ketika itu saya tidak dapat melafazkannya. Subhanallah, saya merasakan mungkin saya dapat cuba lagi. Saya tekan, tidak mau terkeluar, macam orang stroke rasanya lidah ini, tidak mau, terbelit rasanya. Subhanallah, saya dapat rasakan di sana. Kerana apa? Kerana saya tidak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hasil eksperimen yang telah saya buat. Harap tidak dilakukan oleh mereka yang ada di sini, hadirin hadirat. InsyaAllah kita akan cuba. Jangan tunjuk ego dengan Allah. Ini kitab Allah, tunduk dengan perintah Allah, ada rasa rendah diri dengan Allah, humbleness and sincerity of heart. Okay. Kemudian kita rasakan untuk merasakan cinta dengan Al-Quran, hendaklah kita ni rasa juga kewujudan Allah pada kita ni membaca Al-Quran. Allah sedang merhatikan kita ni. Allah sedang berbicara dengan kita ni. Allah sedang bicara kasihnya pada kita ni. Sayangnya Allah pada kita ni membuka baca Al-Quran itu, Allah sayang dan kasih. Sedang melihat apa yang kita ni buat. Rasakan kewujudannya. Hadirkan hati. Rasakan rahmat dan kasih sayangnya, dan percaya dan yakin bahawa Allah akan menjaga kita ni. Dengan kita ni meluangkan masa yang sedikit dengan membaca Al-Quran, menjalin kasih sayang dengan Al-Quran, Allah akan gantikan dengan banyak lagi kebaikan. Mungkin kita ni rasa, kalau aku baca Al-Quran, time ni habis ni, adakan buat lagi ni aktiviti apa ni. Mungkin dengan membaca Al-Quran sebaris 2, Allah akan gantikan dengan lebih yang baik. Masa tu digantikan, diberikan ketenangan jiwa, keberkatan waktu, insyaAllah. Observe the companions' tradition. Bagaimana para sahabat menghayati Al-Quran, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat baginda membaca Al-Quran, perjuangan mengekalkan Al-Quran, menolong Allah, membantu Allah untuk membawa Al-Quran itu sampai kepada tangan kita ni pada hari ini. Hayati perjuangan mereka. InsyaAllah kita ni apabila menghayati melalui sirah, misalnya sirah Nabawiyah, sirah sahabah, kita ni dapat rasakan, oh, ayat yang aku baca ini kalau tidak sebab perjuangan sahabat-sahabat Nabi dan juga rahmat Allah, maka mungkin ini akan sampai pada kita ni. Kita ni mungkin ini jadi orang Islam. Kita ni mungkin ini dapat lafazkan ayat Al-Quran itu. Hayati perjuangan. Kuatkan, tingkatkan keimanan kita ni. Hari demi hari cuba reset, recharge lagi iman yang baru, insyaAllah. Dan yang akhir sekali, jangan pernah malu untuk menitiskan air mata apabila membaca Al-Quran, membaca kalam-kalam Allah. Mula-mula saya heran. Kenapa? Terutamanya arwah bapa saya tu, mungkin boleh saya kongsikan, sikit-sikit kan menangis saja kerajaan. Mungkin ni keturunan juga lah, saya pun dah tahulah. Tapi kalau bercerita pasal Al-Quran, pasal sahabat, matanya tu sentiasa kan menangis saja. Saya tak faham kenapa. Macam kadang-kadang kalau balik apa, kenapa ni, kenapa, tak payahlah nangis. Bawa masa ni dah berapa minit dah nangis lagi, berapa minit. Membebel lah bapa arwah bapa dulu. Rupa-rupanya perasaan itu bukan dimintanya. Saya ingat masa ia mengatakan, Bapa tak tahunya. Kenapa? Bapa tak tahu kenapa yang mesti menangis. Saya rasa mungkin ini yang dimaksudkan. Nikmat menitiskan air mata apabila mendengar bacaan Al-Quran, apabila melihat bacaan Al-Quran itu. Kerana apa? Kerana cintanya, rindunya pada Allah, pada perjuangan Nabi dan para sahabat. Jangan
pernah malu untuk titis air mata, kerana air mata itu sebenarnya akan meleputkan hati-hati kita ni yang keras sebelum ini. InsyaAllah dengan air mata menangis, bukan melihat filem-filem Hindustan ataupun Korea dan misalnya, tadi menangis kerana membaca Al-Quran. Baik, sebelum penghabisannya, saya selalu tinggalkan ada siapa-siapa saja yang saya mampu sampaikan mengenai doa yang tadi boleh amalkan. InsyaAllah doa yang akan menjadikan hubungan intim kita ni dengan Al-Quran. Melalui pandang pertama, insya-Allah kita ni akan terus jatuh cinta dengan Al-Quran. Kita ni terus akan berkasih sayang dengan Al-Quran, menjadikan dia sahabat. Di dunia dan di akhirat nanti dia akan mencari kita ni insya-Allah dengan Al-Quran. Amalkan doa ini insya-Allah. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, ya Allah, antara artinya Engkau kurniakan aku ini adalah hamba-Mu, anak kepada hamba-hamba-Mu, yang dimana hukum-Mu berjalan ke atasku. Apa yang telah Engkau tetapkan adalah sememangnya untukku, dan segala atas dasar nama apa yang ada padamu, yang telah Engkau ciptakan dan Engkau telah memberi kesan terhadapnya melalui nama-nama-Mu itu. Engkau jadikanlah Al-Quran, taman-taman di hati kami, ya Allah. Rabi'a qalbi, jadikanlah ia sebagai taman bunga-bunga syurga. Yang kalau kita ni kalau ada taman itu bahagia rasanya. Subhanallah, ini yang kita dipinta, hubungan cinta dengan Al-Quran. Wa nura sadri, dan juga sebagai cahaya kepada kita ni, jiwa kita ni, wa jalaa huzni, dan menghapus sebagai penghapus segala kesedihan yang kita ni ada melalui kasih sayang kita ni dengan Al-Quran. Wa dhahaba hammi, dan menghapus segala kesusahan yang ada pada kita ni insya-Allah. Dengan hubungan intim, dengan hubungan kasih sayang kita dengan Al-Quran, Allah makbulkan, mempermudahkan segala usaha kita ni. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa dengan itu saya sudah sampai ke penghujungnya. Saya mohon ampun dan maaf atas pendahuluan yang tidak dirancang dan tak sepatutnya terjadi, tapi ia terjadi atas izin Allah jua. Saya mohon kemaafan atas segala kelemahan, keterlanjuran, kata-kata mungkin ada yang menyakitkan. InsyaAllah kita cuba manfaatkan seadanya. Saya hanya mengungsikan ilmu secara ceteknya, pengalaman sejarah sedikitnya, insyaAllah untuk dimanfaatkan bersama, peringatan terutamanya untuk diri saya sendiri. InsyaAllah selepas ini akan diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq.